sucinya bulan Ramadan adalah kita perlunya muhasabah diri kita, bagaimana keadaan kita di dalam perkara yang ingin saya ingatkan kepada diri saya dan hadirin dan hadirat, yaitu al-istiqamah. Bagaimanakah keadaan istiqamah kita di jalan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala? Istiqamah adalah merupakan perkara yang sentiasa diinginkan oleh setiap orang yang saleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man walah, wa la haula wa la quwwata illa billah al-'aliyyil 'azim. Saya minta maaf agak sedikit lewat tadi kerana rasanya mungkin ada jam tadi tengah jalan. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala menjadikan insya-Allah tunggunya kita semua dalam majlis ilmu dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala pahala menuntut ilmu, insya-Allah dibimbing kepada jalan yang ridai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita bermohon moga-moga insya-Allah pagi yang penuh dengan barakah ini moga-moga menjadi asbab menambahkan ilmu yang bermanfaat kepada kita, menjadi sebab hidayah kepada kita insya-Allah fi khairin wa afiyah. Ila hadratin Nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi bab rahmatillah. Adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Alhamdulillah. Kita masih berada pada bulan Syawal. Kalau di Malaysia bulan Syawal masih bulan hari raya. Selagi tak habis Syawal, selagi itu masih raya. Kalau di Hadramaut, di kota Hadramaut Yaman sana, mereka hari raya yang besar adalah hari raya haji. Hari raya Aidilfitri ini adalah hari raya yang kecil. Tapi di Malaysia kita hari raya yang besar ni adalah hari raya Aidilfitri inilah. Maka dengan itu alhamdulillah, salah satu perkara yang masya-Allah perkara yang mulia pada bulan ini adalah kebiasaan orang-orang Malaysia suka saling ziarah menziarahi satu sama lain, yang merupakan ajaran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Apatah lagi jika mana ziarah itu dilakukan kerana Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana dalam hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wajabat mahabbati. Kelebihan berziarah kerana Allah Subhanahu wa taala adalah Allah akan kurniakan cinta Allah kepadanya. Allah akan mencintainya apabila dia saling ziarah kerana Allah Subhanahu wa taala. Al-mutahabbina fiyya, yang saling mencintai kerana Allah. Wal mutazawirina fiyya, yang saling berziarah kerana Allah. Wal mutajalisina fiyya, yang saling duduk kerana Allah Subhanahu wa taala. Wal mutabadzilina fiyya, dan saling membantu kerana Allah Subhanahu wa taala. Empat perkara ini diberitahu dalam hadis qudsi, kelebihan orang-orang yang akan dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala cinta daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dalam hadis yang lain baginda Rasulullah SAW pernah bersabda menyebutkan tentang seseorang yang keluar jauh daripada rumahnya nak pergi ziarah kepada saudaranya. Dihantar oleh Allah Subhanahu wa taala seorang malaikat berbentuk manusia bertanya kepada si fulan yang sedang berjalan jauh nak pergi, wahai fulan, engkau nak pergi mana? Aku nak pergi ke rumah temanku. Adakah temanmu ini pernah menolong engkau ke? Adakah engkau telah hutang budi kepadanya ke? Ada sesuatu perkara yang pernah dia lakukan sehingga tergerak hatimu untuk nak pergi berziarah kepadanya? Katanya tidak, kecuali kerana aku ini cinta saudara aku ini kerana Allah Subhanahu wa taala. Maka kata malaikat tersebut, ketahuilah aku diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah memberitahu sesungguhnya seperti mana kau cinta saudaramu itu, seperti itulah juga cinta Allah Subhanahu wa taala terhadapmu. Menunjukkan saling menziarahi kerana Allah Subhanahu wa taala mempunyai kedudukan yang sangat besar di sisi Allah. Begitu juga dalam hadis yang lain kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, saat ditanya kepada baginda Rasulullah
Apakah sebaik-baik amal? Sebaik-baik amalan itu apa, wahai Rasulullah? Kata baginda Rasulullah SAW, an tudkhil as-surur 'ala al-muslim atau 'ala al-mu'min atau kama qala. Kata baginda Rasulullah SAW, sebaik-baik amalan adalah engkau memasukkan kegembiraan kepada orang yang beriman kepada Allah. Memasukkan kegembiraan kepada orang muslim, memasukkan kegembiraan kepada hati mereka adalah merupakan sebaik-baik amalan. Apatah lagi jika kita ingin masukkan kegembiraan kepada orang tua kita, saudara mara kita, jiran kita dan sebagainya, sudah tentu lebih besar fadilatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Moga-moga insya-Allah bulan yang penuh dengan barakah ini kita juga insya-Allah termasuk daripada orang-orang yang saling menziarahi kerana Allah, saling duduk kerana Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Suatu ketika Sayyidina Ali bin Abi Talib pernah didatangi oleh seseorang, dan orang tersebut melihat keadaan Sayyidina Ali bin Abi Talib pada waktu hari raya, sedang duduk, dan beliau keadaannya seperti biasa sahaja, tidak begitu bermewahan ataupun tidak begitu makan makanan yang lazat dan sebagainya. Maka kebetulan orang tersebut memanggil Sayyidina Ali, wahai Ali, hari ini adalah hari raya, kata dia. Kata Sayyidina Ali bin Abi Talib, hari ini bagi aku adalah hari raya. Kemarin ams lana Eid, kemarin pun bagi aku hari raya. Selagi mana hari itu aku tidak melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, aku anggap itu adalah merupakan hari raya bagi aku. Itu kata Sayyidina Ali bin Abi Talib karamallahu wajhah. Begitulah keadaannya as-salafun as-salihin. Bagi mereka kejayaan di dalam hari itu apabila dia dapat melalui sehari semalam di dalam keadaan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala daripada perkara-perkara yang tidak diridai oleh Allah. Bahkan daripada hikmah kita berpuasa Ramadan adalah untuk terbiah diri kita agar membiasakan diri di dalam taat kepada Allah, di dalam ibadah dan di dalam jauh kepada maasi, daripada perkara-perkara yang tidak diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan itu perkara yang paling penting setelah daripada perginya bulan Ramadan adalah kita perlunya muhasabah diri kita, bagaimana keadaan kita di dalam perkara yang ingin saya ingatkan kepada diri saya dan hadirin dan hadirat, yaitu al-istiqamah. Bagaimanakah keadaan istiqamah kita di jalan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala? Istiqamah adalah merupakan perkara yang sentiasa diinginkan oleh setiap orang yang saleh. Bahkan para awliya Allah Subhanahu wa taala, para awliya salihin, para wali min awliya Allah, para wali-wali Allah itu mereka mendapat kelebihan apabila mereka istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tanpa istiqamah maka mereka tidak akan mencapai kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam sendiri menganggap istiqamah ini suatu perkara yang berat, sehingga Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dahulu tidak pernah tumbuh uban. Lepas itu Nabi SAW tumbuh uban. Maka ada yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam, ya Rasulullah, tashayyabta, kau dah makin tua, dah tumbuh uban. Kata baginda Rasulullah SAW, yang membuatkan aku tumbuh uban ini adalah Hud wa akhwataha. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang membuatkan aku tua ini adalah merupakan ayat di dalam surah Hud. Maka mereka bertanya, apakah ini maksudkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kata baginda Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, fastaqim kama umirt wa man taba ma'aka. Surah Hud ayat 112. Allah Subhanahu wa taala perintah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan siapa bersama baginda Rasulullah untuk istiqamah. Untuk istiqamah seperti mana apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat itu apabila turun kepada baginda Rasulullah berat sekali. Karena istiqamah ini bukan berat sahaja kepada baginda Rasulullah, tetapi yang dipikirkan juga bagaimana umat akan istiqamah dalam jalan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan itu al-istiqamah adalah merupakan suatu kelebihan dan kemuliaan bagi orang yang beriman. Banyak dalam ayat Al-Quranul Karim Allah memberitahu tentang kelebihan istiqamah.
Dalam firman Allah Subhanahu wa taala surah Jin, Allah Subhanahu wa taala memberitahu, wa law istaqamu 'ala at-tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa. Bagi orang yang istiqamah, bagi manusia yang istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala, kami la asqainahum ma'an ghadaqa, kami akan mengurniakan kepadanya air yang banyak. Air yang banyak. Kata para ulama, maksud daripada istiqamah di jalan yang diridai oleh Allah, jalan iman, jalan taqwa, jalan amalan yang saleh, dia istiqamah di jalan tersebut, baik di kalangan manusia ataupun kalangan jin, Allah Subhanahu wa taala akan kurniakan ma'an ghadaqa, air yang berlimpah, air yang banyak. Air di sini adalah maksudnya rezeki. Rezeki yang akan dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang istiqamah. Rezeki ini terbahagi kepada dua, baik rezeki hissiyan atau ma'nawiyan. Rezeki hissi, rezeki luaran kita, makan minum kita, kesihatan tubuh badan kita dan sebagainya, itu termasuk daripada rezeki luaran. Dan juga rezeki ma'nawi, rezeki yang kita tak nampak dengan mata kasar kita, yaitu daripada hati yang masih ingat kepada Allah, hati yang masih beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, hati yang cinta kepada Allah, hati yang cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu juga rezeki daripada Allah Subhanahu wa taala, pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan itu al-istiqamah ini perlu di dalam kehidupan kita, agar Allah Subhanahu wa taala mengurniakan kehidupan yang baik, kehidupan yang bahagia kepada kita. Sehingga para salafus salih pernah berkata, "Idza ra'aita ma yasu'uka fi auladik, fa'lam annaka maqsudun bidzalik." Ketahuilah, jika sesuatu perkara yang membuatkan kau tidak senang timpa kepada dirimu disebabkan keluargamu ke, anak-anakmu ke, kadang ada saja terjadi yang membuatkan hati kita mungkin sakit ke, hati kita geram ke. Kenapa? Kerana perbuatan daripada anak-anak kita ke, ataupun keluarga kita ke. Maka kata para salafus salih, kadang-kadang memang ditujukan kepadamu hal tersebut. Kenapa? Fa ahsin bainaka wa bainahu, agar engkau ingat bahawa kadang itu dosanya kamu. Kadang ingat bahawa bagaimana hubunganmu antara engkau dengan Allah Subhanahu wa taala, bukan antara engkau dengan makhluk. Fa ahsin bainaka wa bainahu yuslih laka auladak. Engkau perbaiki hubunganmu dengan Allah, Allah akan perbaiki hubunganmu dengan anak-anakmu. Allah akan perbaiki hubunganmu dengan anak-anakmu, dengan keluargamu. Dan itu kadang ramai. Kadang-kadang seorang ibu yang kadang boleh jadi salah faham dengan anaknya, sehingga bertahun-tahun minta maaf kepada anaknya, dan anaknya pun masih lagi begitu keadaan, ada yang benci dan dendam dengan keadaan akhir zaman. Ramai anak-anak yang tidak lagi menghormati, berbakti kepada orang tuanya dan sebagainya. Maka zaman ini lebih diperlukan kita untuk kembali kepada Allah, kembali meminta kepada Allah, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, yakin kepada Allah Subhanahu wa taala bahawa jika kita memperbaiki hubungan kita dengan Allah, Allah akan perbaiki hubungan kita dengan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Karena hati manusia ini berada di kuasa Allah Subhanahu wa taala, berada di genggaman Allah Subhanahu wa taala. Dengan itu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa berdoa, ya muqallibal qulub, wahai yang membolak-balikkan hati manusia, thabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atik. Ini salah satu doa yang sentiasa dibaca oleh Nabi. Nabi kalau duduk diam saja, Nabi akan ulang doa, ya muqallibal qulub wal absar, thabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atik. Ya Allah yang maha membolak-balikkan hati manusia, tetapkanlah hatiku dalam iman, di dalam ketaatan kepadamu ya Allah. Sentiasa diulang-ulang oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disebabkan hati manusia ini boleh berubah-ubah. Boleh berubah-ubah. Suatu ketika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah keluar bersama istrinya pada waktu malam. Tidak silap saya, Sayyidina Hafsah ataupun Sayyidina Safiyah. Maka waktu itu gelap, ada para sahabat Nabi yang berjalan di belakang. Maka Rasulullah SAW apabila melihat sahabat Nabi SAW di belakang, maka kata baginda Rasulullah SAW, ini adalah disebutkan nama istrinya.
ini adalah isteri aku kan. Sehingga mereka para sahabat apabila mendengar keadaan tersebut, ya Rasulullah, sudah pasti kami takkanlah nak sangka buruk kepada engkau ya Rasulullah. Maka kata baginda Rasulullah SAW, sesungguhnya syaitan yajri majrad dam, sesungguhnya syaitan ini berjalan dekat manusia ni seperti mana berjalannya dia di darah-darahnya manusia, pendarahan manusia ini, menunjukkan betapa cepatnya manusia ini boleh berbolak-balik hatinya. Sekejap dia sangka baik, sekejap dia sangka buruk dan sebagainya. Dan Nabi nak tutupkan pintu sangka buruk tersebut dengan terus memberitahu realitinya, ini adalah isteri aku. Begitulah keadaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ingin manusia untuk terus istiqamah. Karena yang membuatkan manusia itu tidak istiqamah apabila dia memperbanyakkan sangka buruk di dalam kehidupannya. Keinginannya ke arah kejahatan, keinginannya untuk bersangka buruk kepada hamba Allah, kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala, sebab Allah Subhanahu wa taala membuatkan dia lemah untuk nak istiqamah di jalan Allah. Maka sebab utama seseorang itu tidak istiqamah adalah apabila dia tidak dapat menjaga hatinya daripada keburukan, baik daripada sangka buruk, baik daripada sifat sombong, baik daripada sifat dengki, baik daripada sifat-sifat yang keji. Keinginan nak melakukan kejahatan selagi ada di dalam hati, itulah yang akan menghalang manusia untuk istiqamah di jalan Allah. Dengan itu Ramadan datang. Hikmah Ramadan, kata ulama Imam Al-Ghazali apabila memberitahu tentang bulan Ramadan, puasa ini terbiah bukan hanya luaran, tetapi kata Sayyidina Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, puasa ini terbahagi kepada tiga kedudukan, tiga maqam. Kedudukan yang pertama, puasa orang awam. Puasa orang awam adalah dia menahan makan dan minumnya. Nah, ini orang awam, di setakat itu saja yang dia tahu, tahan makan dan minum dan syahwatnya habis. Matanya mungkin tidak puasa, lidahnya mungkin tidak puasa, pendengarannya mungkin tidak puasa dan sebagainya. Puasa tahap orang yang kedua, iaitu orang al-khawas, orang yang lebih khusus, kedudukan lebih tinggi daripada orang awam yang faham. Puasanya orang-orang saleh, walaupun bukan pada bulan puasa pun mereka berpuasa. Tak semestinya hanya Ramadan puasa, iaitu mereka yang menahan matanya, menahan lidahnya, menahan pendengarannya daripada perkara yang haram, menahan perutnya, menahan daripada perkara-perkara yang haram ini, selagi mana dia menahan dirinya, matanya, jasadnya daripada melakukan perkara yang haram, dia sedang berpuasa. Bahkan kalau ada seseorang berpuasa hari Isnin dan Khamis, tapi Isnin Masya Allah dia mengutuk sana, mengutuk sini, lidahnya berkata sana, berkata sini, maka penat. Dia berpuasa, menahan, karena tujuan berpuasa adalah untuk agar kita semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita berpuasa, kita mengutuk orang, kita mengumpat orang dan sebagainya, maka menunjukkan puasa kita itu bukan cara puasanya orang-orang yang saleh. Puasanya orang-orang saleh kerana dah kurang makan, dah kurang minum, badan pun dah lemah, bagi mereka lebih sukar lagi nak bercakap benda yang maksiat. Tapi subhanallah, kadang kita bila tak ada makan, tak ada minum, lagi banyak pula kita bercakap benda-benda yang tak bermanfaat dan sebagainya. Subhanallah. Maka dengan itu boleh jadi mungkin kita kat Malaysia sini puasa kita subhanallah, mungkin sahur kita dah makan dah banyak, jadi dah energi tu dah banyak, sudah ada. Buka puasa pun energi ni dah banyak. Kalau orang-orang salihin dahulu beberapa butir kurma saja mereka sebelum puasa, sahur makan beberapa biji kurma, buka puasa pun makan beberapa biji kurma, jadi badan betul-betul kurang tenaganya. Maka dengan itu kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, ada orang yang boleh jadi dia makan seperti biasa, minum seperti biasa, tetapi dia keadaannya berpuasa, setiap hari puasa. Kenapa? Karena matanya masih menahan daripada perkara yang haram, lidahnya, jasadnya dan sebagainya. Ada yang lebih tinggi daripada kedudukan yang kedua ini, iaitu kedudukan khawasul khawas, kedudukan orang-orang yang sangat khusus di sisi Allah, ni kedudukan para awliyaillah, para wali-wali Allah Subhanahu wa taala, iaitu mereka puasanya menahan mata, menahan lidah, menahan daripada perbuatan maksiat. Dalam masa yang sama mereka juga menahan hati mereka selain Allah.
Mereka hanya fokus hati untuk istiqamah cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kehidupan mereka hanya ingin mencari keridaan Allah dan keridaan Rasulullah. Bukan nak berharap kepada manusia wala makhluk wala apa, tidak. Kehidupannya hanya totally ingin berharap kepada Allah, harap kepada baginda Rasulullah SAW, inginkan keridaan Allah dan inginkan keridaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini perkara yang sukar. Hati untuk terus istiqamah cinta kepada Allah, cinta kepada baginda Rasulullah SAW perlukan mujahadah, perlukan bermujahadah. Dan itulah tujuan juga adanya bulan Ramadan, supaya 30 hari kita biasakan diri kita taat, bacaan Al-Quran dan sebagainya, sehingga keluar daripada bulan Ramadan kita masih boleh sedikit sebanyak istiqamah Al-Quran dan sebagainya, sehingga amalan-amalan salih ini menjadi pintu untuk membuatkan hati kita ini ada jalan nak menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang ingin jalan menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sehari semalamnya perlu ada program. Kita kalau nak buat apa-apa dalam kehidupan, sehari semalam itulah yang akan menjadi bukti ke arah mana kita nak pergi. Kalau kita nak berniaga, kita nak bekerja ke, sehari semalam kita tu apa yang kita lakukan. Kalau kita tidur, saya kita tidak akan dapat apa-apa. Tak akan bisnes pun tak akan berjaya, pekerjaan pun tak dapat dilakukan. Begitu juga ibadah. Sehari semalam kita perlu lihat bagaimana istiqamah kita. Kita ingin agar hati kita cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah SAW. Adakah sehari semalam kita hidupkan sunnah baginda Rasulullah SAW? Walaupun satu sunnah kita hidupkan dalam sehari semalam ataupun tidak. Kita checklist kita. Sehari semalam kita tambah satu sunnah, besok tambah satu sunnah lagi, lusa tambah satu sunnah lagi. Dah menjadi jalan untuk kita menuju kepada cinta Rasulullah SAW. Salat kita cuba salat awal waktu, ada waktu kita berzikir, ada waktu kita bacaan Al-Quran Al-Karim. Jadikan itu semua niat untuk sebab mendekatkan diri kita mencintai Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dengan itu guru kami Habib Umar bin Hafidh, beliau pernah berkata, titian sirat nanti, seseorang akan berjalan di atas titian sirat nanti, kelajuannya bergantung kepada istiqamahnya di dunia dahulu. Bergantung kepada istiqamahnya di dunia dahulu. Dan kelajuannya juga bergantung kepada betapa cepatnya hati kita menghindar daripada bisikan yang tidak baik di dalam hati. Bila ada saja terlintas sangka buruk dalam hati kita, kita cepat-cepat tidak mahu mendengar sangka buruk. Kita lawan sangka buruk tersebut. Begitulah cepatnya kita akan berjalan di atas sirat nanti. Tapi kalau kita layan sangka buruk ni, tak habis. Kadang-kadang kita dah berjumpa pula dengan geng dan teman kita, bercakap tentang si fulan, kau dah dengar dah tentang anak situ. Dia pun buka topik ni, kawan yang buka topik ni, tak habis. Jadi cepat-cepat tutup pintu itu. Semakin laju kita tutup pintu itu, semakin lajulah kita akan jalan di atas sirat. Kerana husnul khatimah ini akan kita digunakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala apabila kita banyak bersangka baik bukan kepada Allah. Allah Subhanahu Wa Taala sudah tentu perlu kita sangka baik, tetapi bersangka baik kepada hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang kata Imam Syafi'i. Imam Syafi'i berkata, barang siapa inginkan husnul khatimah, biasakanlah dirimu untuk bersangka baik kepada hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Maka istiqamah adalah sesuatu perkara yang penting dalam kehidupan. Kadang-kadang apa yang terjadi di dalam rumah tangga kita, tempat kerja kita, kawan kita, jangan salahkan keadaan sangat. Kadang-kadang cuba perbaiki hubungan antara kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh jadi di situ jalan penyelesaiannya. Boleh jadi ada kekurangan antara kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala yang membuatkan Allah uji kita dengan sesuatu yang boleh jadi hati kita terasa hati dan sebagainya, untuk niat agar kafarah. Kesabaran kita terhadap mungkin ada anak kita sakitkan hati kita ke, keluarga kita sakitkan hati kita ke, sedangkan kadang-kadang kita tak tahu pun ada kesalah kita lakukan.
Kadang-kadang kita tak buat apa-apa salah, tetapi ada saja disalahkan itu dan sebagainya. Kafara Allah nak berikan pengampunan dosa. Kalau kita tak mahu benda itu terjadi, usaha perbaiki hubungan kita dengan Allah. Adakan waktu tahajud, adakan waktu qiyamul lail, adakan waktu munajat dengan Allah Subhanahu wa taala, adakan waktu berzikir kepada Allah. Begitu keadaan orang-orang saleh. Suatu ketika Al-Habib Umar, Al-Imam Umar bin Abdul Rahman Attas, zaman dahulu ulama di Hadramaut, guru kepada Imam Abdullah bin Al-Haddad, beliau yang mengarang ataupun mengumpul Ratib Al-Attas. Banyak kita pernah baca Ratib Al-Attas. Beliau suatu ketika keluar daripada rumahnya dalam perjalanan nak menuju kepada masjid. Dah pakai bersih, dah pakai wangi dan sebagainya. Di dalam perjalanan tiba-tiba ada orang lempar kotoran daripada rumah, kena bajunya yang bersih dan sebagainya. Melihat keadaan tersebut, dia angkat tangan dan berdoa kepada Allah. Dalam riwayat yang lain disebutkan dia sujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, berkata, ya Allah, alhamdulillah, aku ni pendosa, tukang maasi, tukang maksiat, yang turun hanya kotoran kena ke baju aku. Aku ni lebih layak diturunkan entah benda-benda yang lebih besar, api dan sebagainya kepada diri aku, kerana aku ni banyak dosa. Tak ada dia nak pergi maki orang yang lempar sampah tu, tak ada nak ketuk pintu, nak marah dan sebagainya, kerana dia ma'allah, kerana dia sentiasa fokus kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia anggap apa saja ujian yang terjadi itu datangnya daripada Allah, bukan daripada makhluk Allah Subhanahu wa taala. Begitulah keadaannya orang-orang salihin. Bila hati begitu tinggi iman kepada Allah, tinggi yakin kepada Allah, cinta kepada Allah, dia tak ada nak salahkan orang banyak sangat. Tapi kalau iman ni lemah, semua orang disalahkan. Ini salah, itu salah, ini salah, ini tak kena, depan belakang semua sekali dulu. Semakin lemah iman seseorang, semakin banyaklah dia akan menyalahkan orang lain. Tapi semakin tinggi imannya kepada Allah Subhanahu wa taala, khalas, apa sahaja terjadi, apa sahaja terjadi, dia akan serah totally kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu kadang-kadang keadaan orang-orang salihin, kerana Allah berikan mereka ujian besar. Jadi kadang-kadang anak mereka meninggal lah itu dan sebagainya, mereka tak ada nak mempersalahkan itu, mempersalahkan ini dan sebagainya. Mereka terus serahkan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi orang yang kuat saja yang mampu menjalani kehidupan seumpama ini. Maka dengan itu kita perlu mengambil asbab. Kita bukan orang-orang saleh, tetapi kita mengambil sebab untuk menjadi orang-orang saleh, mengambil sebab untuk berjalan di atas jalannya orang-orang saleh. Di atas jalannya orang-orang saleh, dan jalan orang-orang saleh tadi adalah al-istiqamah. Al-istiqamah. Istiqamah ini adalah sesuatu perkara yang sangat dicintai oleh Allah, sehingga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang istiqamah ini. Kata baginda Rasulullah SAW, Inna Allah Subhanahu wa ta'ala yuhib, mencintai amalan yang dilakukan oleh seorang hamba itu di dalam keadaan istiqamah, wa in qalla, walaupun sedikit. Amalan dia sedikit, boleh jadi dia ada wirid sehari semalamnya. Ini kunci ataupun pintu antara dia dengan Allah. Sehari semalam ada waktu setelah subuh dia duduk berzikir 100 kali la ilaha illallah. Sehari semalam ada waktu dia duduk setelah salat subuh bersalawat kepada baginda Rasulullah SAW. Dijadikan wiridnya. Ada bacaan Yasinnya mungkin sehari semalam, ada bacaan Al-Qurannya entah satu juz satu malam, setiap malam. Ada wiridnya setiap hari dia akan bersedekah pada waktu tertentu. Apa-apa saja amalan-amalan yang saleh di istiqamah yang dilakukan setelah daripada perkara yang difardukan oleh Allah. Perkara-perkara yang sunnah ini tidak akan ada nilai jika perkara yang difardukan oleh Allah kita tak lakukan. Jadi kita kedepankan perkara yang difardukan oleh Allah dahulu. Istiqamah perkara yang difardukan oleh Allah, lakukan yang terbaik dalam perkara yang difardukan oleh Allah, dan setelah itu kita cari jalan untuk istiqamah melakukan perkara-perkara yang sunnah. Salat sunat duha contoh, 2 rakaat, 4 rakaat, 6 rakaat, ada riwayat kata 8 rakaat pun boleh, ada riwayat kata 12 rakaat pun boleh satu sunat duha. Salat witir 3 rakaat ke, paling kurang 1 rakaat, paling banyak 11 rakaat. Salat qabliyah ba'diyah, qabliyatul fajr 2 rakaat, qabliyatul zuhur 2 rakaat, sebelum zuhur 2 rakaat, selepas zuhur 2 rakaat, sebelum asar ada riwayat menyebutkan 4 rakaat sebelum asar, sebelum maghrib, selepas isya, selepas maghrib, sebelum isya, selepas isya. Sunnah-sunnah baginda Rasulullah SAW banyak.
Yang penting setelah perkara yang difardukan oleh Allah, kita cari apa sunnah yang kita mampu dan kita lakukan, yang mampu kita istiqamah. Dan orang-orang salihin dahulu mereka menyebutkan cara nak tes kita ni mampu maintain istiqamah tu ataupun tidak. Tes, uji dia selama 40 hari. Itu cara dia. Jadi kalau contoh kita solat sunat al-fajr, ataupun solat qabliyah dan juga ba'diyah ke, solat zuhur, qabliyah, ba'diyahnya, kita start dengan qabliyah dahulu 40 hari. Boleh istiqamah, tambah ba'diyah, qabliyah dan ba'diyah. Kalau nampak qabliyah pun tak lepas lagi, buatlah benda-benda yang lain lah. Fardu, perkara yang fardu dulu mungkin perbaiki dahulu. Zikrullah, kata orang salihin, buat 100 kali. 40 hari tak boleh nak istiqamah. 30 hari rasa dah letih, mungkin tak cukup, tak cukup kuat lagi, kurangkan sedikit, 50 kali satu hari. Dah boleh istiqamah selama 40 hari, rasa tenaga, rasa cergas. Setelah 40 hari tambahkan sedikit. Begitu selalu orang-orang salihin mereka lakukan begitu. Dengan itu kadang-kadang kita melihat macam mana Imam Syafi'i, Masya Allah, bacaan Al-Qurannya bulan Ramadan khatam 2 kali satu hari semalam. 30 hari Ramadan 60 kali khatam Al-Quran. Mereka tak terus lakukan begitu, tapi dengan sedikit demi sedikit mereka aturkan. Ini keadaan yang orang salihin diajarkan macam ni, 40 hari kalau boleh kita lakukan sesuatu itu 40 hari. Dengan itu keadaannya orang-orang salihin ini adalah sentiasa istiqamah wa in qalla, walaupun sedikit, tetapi paling penting adalah istiqamah. Salat duha istiqamah, salat witir istiqamah dan sebagainya. Orang yang melakukan sesuatu amalan itu dengan istiqamah akan mengalir cahaya amalan saleh itu kepada hati, membuatkan hati itu jadi kuat. Ada guru kami pernah berkata, istiqamah ini walaupun benda yang kecil, tapi kalau kita istiqamah terus menerus, ini seperti air yang menitis di atas batu. Di atas batu, lama kelamaan batu tu boleh berlubang, kerana istiqamah di tempat yang satu. Tapi kalau kita buat hari ini, Masya Allah, kita dengar suatu kuliah, Masya Allah, kelebihan tahajud, qiyamul lail, sunnah qabliyah, ba'diyah, semua sekali kita dapat, khalas, besok aku nak buat semua sekali. Padahal dia tak biasa buat lagi, dia nak buat semua sekali. Ini perumpama seperti orang tu ambil batu, dilempar di air. Dia ambil air banyak, dia letak terus satu batu dituang atas batu semua, tak jadi apa-apa batu tu macam tu saja. Tapi istiqamah ni dia titis, setitik demi setitik atas batu. Dalam masa tak berapa bulan kita tengok dah ada berlubang dah batu tu. Itulah kelebihan wirid, zikir. Guru kami Habib Umar ada kumpulkan khulasatul madad. Sampai ada khulasatul madad, dalam situ ada wirid-wirid pagi yang dibaca oleh Rasulullah SAW dan sebagainya, yang kalau boleh kita istiqamah, itu adalah sesuatu perkara yang sangat baik. Maka orang yang istiqamah ini adalah orang yang kuat, sehingga kata Ibn Abbas radhiyallahu anhu, "Lau intabaqatis samawati 'alal ard la ja'ala Allah lil muttaqina minha makhraja." Kalau langit ini dihempapkan di atas muka bumi, la ja'alallah, yakni sesuatu keujian yang besar, la ja'alallah, Allah pasti akan tetap memberikan jalan keluar kepada mereka yang bertakwa. Ini bertepatan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, ayat yang selalu dibaca, ayat 1000 dinar, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Bertakwa kepada Allah maksudnya istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memberikan dia jalan keluar. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, Allah berikan dia rezeki tanpa disangka-sangka. Allah berikan dia jalan keluar, Allah berikan dia rezeki, semuanya berkat dia bertakwa, istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa la auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Istiqamah ini tidak bermaksud kita meninggalkan harta, meninggalkan cari harta, meninggalkan anak bini kita, fokus ibadah sahaja, tidak. Allah memberitahu dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, la tulhikum, jangan sampai hartamu, anak binamu melalaikan engkau daripada ingat kepada Allah. Itu dia. Kita boleh ada harta, kita boleh bekerja, kita boleh berniaga, kita boleh ada anak, ada keluarga dan sebagainya, tapi jangan sampai keadaan tersebut menghalang kita, melalaikan kita daripada ingat kepada Allah. Karena ada
boleh jadi seorang ayah ataupun seorang ibu mengambil berat sangat tentang anak dia, sampai ke tahap solat dia pun dia tak jaga. Salat dirinya sendiri pun dia tak jaga, apatah lagi dia nak suruh anak dia solat. Dia sendiri pun tak jaga solatnya. Dia sendiri pun tak jaga solatnya. Karena apa? Karena tunggu anak punya sekolah ke, waktu itulah tadika persembahan ke apa segala macam. Ada solat zuhur asar, nak pergi beli barang untuk anak dekat mall dan sebagainya, zuhur wa asar habis semua tinggal. Tak apalah, demi itu nak apa? Nak berikan kegembiraan kepada anak-anak. Ini adalah jalan yang tak betul, jalan yang tidak benar, jalan membuatkan kita semakin jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang-orang salihin dahulu mereka punya istiqamah sampai suatu ketika disebut dalam sebuah kisah di kota Hadramaut dahulu. Ada satu orang saleh ini istiqamah. Secara khusus mereka ini kalau di antara Maghrib dan Isya, kalau di kota Hadramaut ramai mereka suka duduk di masjid. Ini waktu jangan ada orang kacau. Mereka balik daripada kerja petang, mereka akan pergi singgah masjid pada waktu maghrib, salat maghrib, dan mereka tak akan balik rumah lagi. Mereka akan duduk, berzikir, baca Al-Quran dan sebagainya sampai Isya. Lepas Isya baru balik. Jadi antara maghrib dan Isya ini dah menjadi kebiasaan. Mereka orang-orang salihin tak mahu balik dan fokus untuk akhirat. Kerana orang-orang salihin dahulu mereka anggap malam ini persiapan untuk akhirat. Bila dah sampai waktu malam, kita mempersiapkan diri kita untuk kembali kepada Allah. Itu keadaan orang salihin. Malam ini waktu untuk kita persiapkan diri kita kembali kepada Allah. Bukan kembali ke rumah kita, kembali kepada rahmatullah Subhanahu Wa Taala. Itu keadaan orang salihin. Dengan itu apabila kita tidur ini seperti kita mati. Kita bangun daripada tidur, kita sebut alhamdulillahi ahyana ba'da ma amatana. Alhamdulillah yang telah bangunkan kami, hidupkan kami setelah mana kau telah matikan kami. Jadi tidur ni mati kecil. Berapa banyak orang yang kadang tidur, la qadarullah tidak bangun. Jadi nak mempersiapkan, sehingga para ulama fiqh mereka berkata makruh, hukumnya makruh untuk lewat tidur malam tanpa ada sebab-sebab. Sahaja sebab untuk nak dunia ke apa, hukumnya makruh. Kecuali ada berkaitan dengan agama ke, ilmu agama dipelajari. Kalau saja-saja nak tengok drama ke video ke, tak tahulah, sampai ke lewat malam pukul 1, 2 pagi, ini makruh hukumnya. Betul lagi kalau benda yang haram masuk jadi kategori haram. Supaya apa? Supaya ada waktu untuk kita siapkan diri, nak qiyamul lail, nak tahajud, nak apa dan sebagainya. Jadi sunnah untuk kita segera tidur malam. Jangan tidur sebelum Isya, tidurnya selepas salat Isya. Karena tidur di antara Maghrib dan Isya ni tak bagus. Setengah riwayat menyebutkan ni waktu tidurnya orang Yahudi. Lepas salat Isya baru boleh tidur. Lepas salat Isya, lepas waktu Isya tidur. Tidur awal waktu ini hatta di dalam kajian pun ada research di Amerika ke mana entah ada buat research bahawa sepertiga dibahagikan malam ni kepada 3 bahagian. Sepertiga pertama malam kualiti tidurnya 3 jam itu seperti 9 jam tidur. Sepertiga yang kedua ini seperti 6 jam tidur. Sepertiga yang terakhir kalau kita tidur seperti 3 jam tidur. Semakin singkat. Jadi kadang-kadang kita tengok kenapa orang-orang salihin dahulu kalau tidur awal mereka boleh tahajud Masya Allah berjam-jam. Itu rahsianya. Mereka baru jumpa di research baru-baru ni. Karena kalau orang biasa kan tidur pada awal waktu, mereka masuk ke dalam state dipanggil deep sleep. Dia masuk dalam tidur yang betul-betul nyenyak masuk. Kalau dah akhir-akhir ni dia tak masuk deep sleep. Dia tidur dia tak begitu masuk dalam, masih terganggu sehingga tak cukup rehatnya jasad kita itu. Dengan itu subhanallah adalah merupakan kebiasaan yang baginda Rasulullah SAW juga, para sahabat Nabi dan sebagainya, mereka tidur di awal malam sehingga ada setengah daripada mereka melambatkan Isya. Jadi dah habis azan Isya dah masuk, mereka kadang terus tidur. Dan Isya mereka tunda solatnya dia lewat-lewat malam. Nanti bangun tahajud punya waktu pukul 2, pukul 3 bangun, nanti baru solat Isya, lepas tu solat dengan tahajudnya dan sebagainya. Tapi kalau kita tak biasa, sebaiknya kita solat Isya dulu, takut terbabas sekali dengan Isya sekali nanti kan sampai ke subuh. Allah, jangan subuh sekali pun kita terbabas sudahlah. Jadi begitulah keadaan orang-orang salihin dahulu. Mereka kadang tundakan. Begitu juga kadang solat sunat.
Ada setengah para sahabat mereka solat sunat witir 11 rakaat langsung disolat semua pada waktu akhir lail. Jadi lepas Isyak mereka tidur, mereka niat solat witir itu 11 rakaat di akhir lail. Ada setengah mereka solat 3 rakaat dahulu witir, dan bakinya 8 rakaat lagi dihabiskan pada waktu tahajud. Dihabiskan pada waktu tahajud. Ini solat-solat sunnah. Solat-solat sunnah yang dibiasakan orang-orang salihin. Kita kalau boleh solat sunnah, solat-solat fardu dahululah kita ambil berat sebelum solat sunnah lah. Maka dengan itu keadaannya orang-orang salihin dahulu, maka disebut dalam sebuah kisah tadi di antara maghrib dan isya. Jadi ada satu orang ni, orang saleh ini, dia berkata kepada anak dia, wahai anakku, kalau di antara maghrib dan isya ni kau jangan cakap dengan aku bab dunia. Jangan pernah ingatkan aku, jangan pernah kata pasal dunia. Aku nak fokus akhirat. Sampai aku tidur malam setiap hari macam tu. Bermula maghrib saja tutup terus pintu bab dunia. Jangan nak discuss bab bisnes ke, nak apa ke, khalas. Ini biar aku dengan Allah. Sebelum itu waktu petang ke nak discuss bab bisnes ke, waktu pagi ke, tak apa. Bila masuk saja waktu maghrib, tutup pintu dia. Jangan. Kebetulan anak dia tak sedar, pergi masuk ke dalam masjid, panggil ayahnya, berkata, wahai ayah, ni ada bisnes itu tak benar, ini ada benda masalah bisnes lah, segala macam benda. Ayahnya pun marah, sehingga dia berkata, bukankah aku dah bagi tahu kepada engkau, jangan pernah cakap kepada aku bab dunia. Maka begitu marahnya ayah tersebut, ayah ini berkata, kerana engkau dah melakukan perkara yang aku tak suka, maka denda kepada engkau, aku tak mau jumpa engkau selama setahun. Dia tak mau jumpa anak ni selama setahun. Kau pergi dah mana kau nak pergi, aku tak mau jumpa kau selama setahun. Nak tunjukkan di sini juga bukan maknanya ayah ini ayah yang tidak rahmah, tetapi tarbiyah mereka itu begitu besar. Tegas di dalam tarbiyah mereka itu supaya betul-betul anggap benda ini penting, anggap benda ni besar. Kalau kita mungkin Allah apalah sangat, tetapi karena bagi mereka ni kehidupan akhirat ni penting, bainal maghrib wal isya ni waktu yang sangat penting dan sebagainya, sehingga dia tak mahu ada sesiapa pun keadaan yang mengganggunya. Dan maghrib, di antara maghrib dan isya ni ada kelebihannya sendiri. Sehingga dahulu pernah ditanya kepada seorang guru, orang alim, anak murid dia ini suka berpuasa. Suka berpuasa, dan kalau dia berpuasa nanti dia akan terganggu waktu di antara maghrib dan isya, sehingga dia akan nak siapkan nak makan, nak buka puasa dan sebagainya. Jadi waktu di antara maghrib dan isya ni tinggal sedikit. Jadi dia bertanya kepada gurunya, mana lebih afdal, untuk aku tidak puasa tetapi aku makmurkan di antara waktu maghrib dan isya ini, ataupun aku berpuasa tetapi waktu maghrib dan isya ni tinggal sedikit saja untuk aku, kadang-kadang sempat, kadang-kadang tak sempat. Maka kata gurunya, lebih baik kau fokus kepada memakmurkan waktu di antara maghrib dan isya. Ini lebih afdal daripada kau berpuasa sehingga membuatkan kau terjejas waktu di antara maghrib dan isya. Sehingga ramai orang salihin berkata, kalau orang tu nak bangun tahajud qiyamul lail, kalau dia berat nak bangun tahajud qiyamul lail, lihat di antara waktu maghrib dan isya dia buat apa. Kalau waktu itu di istiqamah benda yang baik, maka mudahlah dia nak bangun waktu tahajud. Kalau di antara maghrib dan isya dia nak buat benda-benda yang lalai, tak bangun-bangunlah tahajud. Di antara maghrib dan isya macam-macam, ada drama, ada TV, ada movie, ada, maka dia mimpi lah, benda-benda semua masuk dalam mimpi. Jadi tak bangun-bangun daripada tahajud wala qiyamul lail. Dia bangun saja tidur, dia dah mimpi macam-macam mimpi dia. Semalam mimpi ni, movie ni, Masya Allah, Korea, Jepun, semua sekali masuk. Maka di antara maghrib dan isya ni mempunyai kelebihan, sehingga kata Nabi SAW dalam sebuah hadis, barang siapa yang salat 6 rakaat di antara maghrib dan isya, pahalanya seperti 12 tahun beribadah kepada Allah. Ya, salat awabin. Naam, salat awabin. Tak dengar ha?
solat sunat awabin ni tidak begitu dianjurkan untuk diulang lah, tetapi boleh sahaja, tetapi awabin ni kelebihannya pada waktu tertentu. Solat awabin ni secara khusus di antara maghrib dan isyak. Di antara maghrib dan isyak ini boleh dilakukan, setengah ulama menyebutkan sebanyak 20 rakaat tu maksimum dia, solat awabin 20 rakaat. Ataupun kebiasaannya dilakukan 6 rakaat. 6 rakaat itu kita boleh cantum 2 niat sekali. Contoh ba'diyatul maghrib, kita solat 2 rakaat. Ba'diyatul maghrib dicantumkan sekali dengan awabin. Solat sunat ba'diyatul maghrib ma'al awabin rakaatain lillahi ta'ala. Lepas tu disolat lagi 4 rakaat, cukup dah 6 rakaat. Macam tu pun boleh. Ataupun nak asing pun boleh, ba'diyah 2 rakaat, lepas tu 2 rakaat 2 rakaat 6 rakaat pun boleh macam tu. Ataupun 2 rakaat dan terus 4 rakaat, 4 rakaat dengan 1 salam. Tak disebut niat awabin. Sunat awabin perlu disebut. Disebut boleh, ataupun kalau tidak sebut pun apa sahaja solat, sehingga para ulama berkata apa sahaja solat di antara maghrib dan isyak jika 6 rakaat termasuk di dalam contoh kita solat tasbih ke di antara maghrib dan isyak, untuk solat 2 rakaat ba'diyatul maghrib, lepas tu kita solat tasbih 4 rakaat pun termasuk daripada 12 tahun ibadah. Yang penting solat 6 rakaat di antara mabainal maghrib dan isyak, solat sunnah. Jadi solat sunat awabin ni kategorinya agak bawah lah, tetapi ianya adalah karena waktu tu, fadilat waktu di antara maghrib dan isyak itu yang membuatkan dia mulia. Maka di antara maghrib dan isyak ni kalau orang boleh istiqamah akan nampak kelebihannya pada kehidupan manusia itu, daripada segi tahajudnya, kualiti kehidupannya. Tetapi kalau dah awabin, dah kita lakukan istiqamah di antara maghrib dan isyak, lepas isyak tu jangan dibuang masa lagi lah dengan perkara-perkara yang lain, antara benda-benda yang bermanfaat, ilmu agama dan sebagainya, ataupun cepat-cepat tidur. Ambil wuduk terus tidur. Biasakan tidur di awal waktu, karena hukumnya makruh untuk melewat-lewatkan tidur ni, hukumnya makruh. Jadi kata para ulama, Al-Imam Abdul Rahman Al-Faqih beliau pernah berkata, as-sabab al-qurb min Allah subhanahu wa ta'ala al-hudur wa ma illatul bu'di 'anillahi illa al-ghaflah. Sebab utama seseorang itu dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah hudur, kehadiran. Dan sebabnya seseorang itu jauh daripada Allah adalah al-ghaflah, kelalaian. Al-hudur maksudnya kehadiran. Macam sekarang kita hadir di dalam majlis. Kita hadir ni sekarang dengan jasad kita. Belum tentu kita hadir jasad dan juga hati kita. Belum tentu kita hadir jasad dan juga fikiran kita. Yang kita nampak sekarang secara jelas adalah jasad kita. Boleh jadi akal fikiran kita fikir tempat lain, boleh jadi hati kita fikir tempat lain. Masing-masing kita tak tahu, masing-masing keadaan. Tetapi apabila disebutkan hudur, kehadiran, maksudnya sepenuhnya. Jasadnya hadir, akal fikirannya hadir, hatinya hadir. Bahkan yang dipandang oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang lebih dipandang bukan luaran, bukan jasad, tetapi yang lebih dipandang adalah hati kita. Hati kita hadir itulah penyebab utama kedekatan seseorang kepada Allah. Hatta dalam majlis ilmu sendiri, majlis ilmu kalau dihadir kerana Allah dan dikhusyukkan hatinya saat dihadir dalam majlis ilmu, boleh menjadi sebab mendekatkan dirinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan hatta kefahaman pun akan berbeza satu sama yang lain. Kata ulama, orang yang hadir hatinya dengan Allah di dalam majlis ilmu, penyampaian guru itu sama, tetapi yang ini faham lain, yang itu faham lain. Yang ini seolah-olah faham bahawa Allah sedang mengingatkan dia sesuatu, mengingatkan dia untuk perbaiki dirinya, mengingatkan dia mungkin dia ada jawab soalan yang pernah tertanya dalam hatinya tiba-tiba terjawab dan sebagainya. Ada setengah orang yang boleh jadi hatinya tak hadir, dia pun entah sekejap khayal, sekejap itu, maka dia akan dapat pahala hadir majlis ilmu, keberkatan dia dapat. Tetapi kehadiran itu, kedekatan kepada Allah boleh jadi tak dapat. Boleh jadi tak dapat kedekatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab jauh daripada Allah subhanahu wa ta'ala adalah kelalaian. Dengan itu berkata Al-Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad, kelebihan istiqamah ini semua asas nak menuju kepada Allah, jalan nak menuju kepada Allah, dan agar diangkat hijab oleh Allah. Ini yang tujuan utama tadi. Kalau seseorang nak istiqamah, tujuannya agar imannya itu bertambah,
agar cahaya imannya itu semakin bertambah, keyakinannya semakin bertambah, tawakalnya semakin bertambah, sifat-sifat mahmudah di dalam hatinya itu bertambah. Itu tujuan utama adanya kelebihan kalau seseorang itu istiqamah. Itu kelebihan yang kita nak. Jadi kata Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad, asas nak buka hijab ini, buka hijab hati ini ada dua. Yang pertama adalah ar-riyadah al-balighah al-mahiqah lirru'unat. Yang pertama sekali adalah seseorang itu perlu untuk melakukan riyadah. Riyadah ni maksudnya exercise, riyadah. Tetapi riyadah yang dimaksudkan oleh Imam Abdullah bin Haddad adalah riyadah rohani. Riyadah membiasakan diri melakukan amalan-amalan yang saleh, melakukan zikir, melakukan amalan yang saleh dengan niat untuk mengeluarkan kotoran di dalam hati kita. Contoh, dia ada sifat bakhil, kedekut, tak mahu nak keluar. Lawan sifat tersebut, riyadahnya, training dia tu dekat mana? Keluarkan sedekah. Biasakan dia dilawan, walaupun hatta satu hari RM1 ke. Orang yang dia tak suka tu, yang itulah dia bagi. Dia RM1, lawan balik. Saudara dia yang dia benci tu, yang itulah dia bagi. Dia tengok tu miskin, saudara yang suka duk kutuk dia, itu dia bagi duit. Dia lawan balik sifat-sifat itu, sehingga dia keluarkan sifat bakhil dalam dirinya. Dia malas untuk nak melakukan sesuatu. Contoh, dia malas untuk, dia suka biasakan dirinya solatnya dilambat-lambatkan. Caranya, riyadahnya dia tu, dia membiasakan diri untuk solat di awal waktu. Dia malas berzikir, dilawan untuk berzikir kepada Allah. Dia malas itu, dilawan dan sebagainya. Dia riyadah sentiasa, exercise jasad. Dan ini exercise ruh kita. Supaya ruh kita jadi kuat, kita perlu ada riyadah. Dan inilah termasuk daripada yang kita sebutkan tadi, istiqamah. Dia buat satu amalan itu, dilawan diri dia, istiqamah. Istiqamah Quran, istiqamah zikir, dengan niat agar Allah keluarkan perkara-perkara yang kotor dalam hatinya. Jangan sampai ada sifat-sifat mazmumah dalam hatimu, karena sifat-sifat yang mazmumah ini akan menghalang daripada istiqamah. Seperti contoh, sombong, jangan ada dengki kepada orang, jangan ada sangka buruk kepada orang, jangan ada sifat riya, menunjuk dan sebagainya, sifat-sifat hati yang dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang kedua, asas nak menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala, setelah ada usaha nak mengeluarkan kekotoran daripada hati kita, tazyin pula, hiaskan hati kita pula al-batin bil huduri ma'allah, dengan kehadiran bersama Allah. Nah, setelah mana kita dah usaha keluarkan sifat-sifat mazmum daripada hati kita, kita fikir apalah sifat-sifat jahat yang ada pada diri kita, kita dengar ceramah agama, kita muhasabah diri kita, kita ubah diri kita. Lepas tu kita cuba istiqamah, hadirkan diri di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Cuba khusyuk di dalam ibadah. Kita dah berzikir dah, Masya Allah, kita cuba istiqamah khusyuk pula di dalam berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Disebutkan oleh Imam Abdullah bin Haddad, awal-awal nak hadir bersama Allah ni perlu takalluf, kerana perlu usaha. Apabila dah mula hadir hati dengan Allah Subhanahu Wa Taala, nanti dia akan mula berat pula nak hadir dengan manusia. Dia macam tu. Mula-mula kita nak hadir dengan Allah ni berat, kita susah. Usaha istiqamah, hadir dalam solat kita, cuba khusyuk dalam solat kita, cuba khusyuk dalam zikir kita. Lama-lama dah terbiasa, 24 jam kita berzikir, kita istiqamah dan sebagainya. Nak hadir bersama manusia pula perlu takalluf pula, perlu usaha pula. Dahulu jadi diberikan contoh sini seperti Imam Abdullah bin Al-Haddad. Beliau pernah berkata, suatu ketika beliau nak pergi ke masjid, nak pergi solat. Beliau berkata kepada anak-anak murid dia, kalau aku nak pergi ke masjid, nak pergi sembahyang ni, jangan ada orang bercakap dengan aku, karena aku ni pergi dengan sepenuh hati, sepenuh jiwa, dah tak boleh nak fokus apa benda lagi dah lain. Jadi kalau kau cakap dengan aku, entah aku pun dah tak sedar apa dia kau cakap. Jadi biar aku fokus totally kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
Sehingga dengan kekuatan khusyuknya, Imam Abdullah Haddad ni pernah suatu ketika di Hadramaut, beliau pergi ke masjidnya untuk nak sembahyang. Beliau bertakbir, takbirnya salat sebut Allahu Akbar. Kekuatan khusyuknya itu sehingga dinding di depannya pun tak mampu nak memikul, terbelah dua dinding. Daripada karamahnya ini, kekuatan khusyuknya seperti nur cahaya membuatkan dinding di depannya terbelah dua. Ini terjadi pada zaman beliau karena kekuatan khusyuk yang ada. Kerana khusyuk adalah nur, kehadiran hati bersama Allah Subhanahu Wa Taala adalah nur. Dengan itu orang yang berdoa dalam keadaan khusyuk, ini boleh gegar dunia, boleh gegar alam, boleh langsung diistijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala kalau doanya dengan penuh khusyuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan itu kata Imam Abdullah Haddad, kalau dah biasakan diri hadir dengan Allah, nanti lama-lama nak hadir dengan manusia pun susah. Itu dah tanda dia dah masuk dalam kehadiran bersama Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi jangan dia buat-buat. Ini secara natural hatinya dah mula cinta kepada Allah Azza, sehingga dia rasa macam tak mahu nak buang masa percakapan kosong, percakapan yang tak bermanfaat. Ini tak mahu. Pasal dia dah rasa sedap istiqamah kepada Allah. Banyak percakapan yang tak bermanfaat ini membuatkan hati dia rasa tak tenang. Bercakap benda yang bermanfaat tak apa, tetapi kalau dah mula bercakap benda-benda yang tak ada manfaat dan sebagainya, hati ini akan lama-kelamaan boleh jadi keras. Itu dalam sebuah riwayat hadis, baginda Rasulullah SAW berkata, la tuksirul kalam bi dzikrillah bi ghairi dzikrillah. Jangan banyak bercakap-percakapan yang tidak adanya zikrullah. Fa inna kathratal kalam, karena banyak bercakap tanpa ada ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yuqassil qalb, akan mengkeraskan hati kita. Dan sesungguhnya orang yang paling jauh daripada Allah adalah orang yang al-qalbul qasi, adalah orang yang hatinya keras oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dengan itu istiqamah ini memerlukan istiqamah zahir dan istiqamah batin. Hati kita istiqamah batin, iaitu hadir bersama Allah, khusyuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Istiqamah juga jangan ada sangka buruk dalam hati kita, dengki dan sebagainya. Dan saya tutup dengan sebuah kisah. Disebutkan kalau dah keadaannya orang-orang salihin, Imam Al-Junaid disebutkan Imam Al-Junaid ini seorang ulama, Imam At-Taifah dipanggil, ulama besar daripada ahli tasawuf. Beliau ni suatu ketika ra'a al-faqiran yas'al an-nas. Dia terlihat adanya orang fakir, orang fuqara fakir sedang meminta-minta kepada manusia. Jadi terlintas di dalam hatinya, ini orang miskin ni, nampak masih muda, pergi kerja lagi baguslah, daripada duk meminta-minta ke orang sini sana dan sebagainya. Maka pada waktu malam dia nak bangun qiyamul lail seperti biasa, maka dia dapati dia tak boleh nak bangun qiyamul lail seperti mana kebiasaannya. Karena selalu dia dah bangun qiyamul lail ni, dia rasa segar, dia rasa halawah, kemanisan dalam ibadah, kemanisan dalam bermunajat kepada Allah, tak ada rasa lagi dah. Dia pun pelik, kenapa dia cuba ambil wuduk lagi, dia cuba nak solat lagi, dia rasa tak ada rasa feeling yang dia rasa setiap hari dalam beribadah. Sehingga di dalam keadaan dia solat setelah itu, dia pun ghalabat ainah, terlelap seketika dia dalam mimpinya itu. Dia melihat orang fakir yang dia jumpa, yang dilihat dalam mimpinya. Yaji bihi mamdudan ala khawan faqillahu kullahmahu. Maka si orang fakir ini di dalam keadaan datang kepadanya di keadaan diikat kedua tangannya, dan diberitahu ada suara yang berkata, nah wahai fulan, nah sekarang ni tolong makan dagingnya si orang fakir ini. Nak suruh si Imam Junaid ni makanlah kau dagingnya si fakir ini. Maka dia pun terkejut. Kenapa dia kata fa innaka qad ghatabtu, kerana kau telah mengumpat dia. Subhanallah, dia berkata, sesungguhnya itu hanya lintasan hati saja, dia berkata. Aku tak ada mengumpat, dia tak bercakap pun, lintasan hati saja, dia berkata. Na'am faqil lahu misluka la yasmahu lahu bidzalik. Dalam kitab Risalah Al-Qushairiyah terkenal dalam kitab tasawuf, beliau berkata na'am, dalam suara dalam mimpi itu berkata, tetapi bagi engkau, kerana dia ni adalah orang yang saleh, Imam Junaid ni, bagi tahap kedudukan engkau ini dah tak layak untuk diri kau untuk nak melakukan itu. Lintasan hati, nak mengumpat orang lintasan hati saja dah tak boleh lagi. Itu bagi orang-orang yang saleh.
bagi orang saleh, macam tu pun ada efek kepada ibadah mereka. Dengan itu kita muhasabah diri kita. Kalau kita punya lidah kita nak mengumpat orang sana sini, bagaimana kita nak berharap daripada ibadah kita nak dapat istiqamah, kelazatan, halawah, kemanisan dan sebagainya. Maka dengan itu perlunya kita istiqamah di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan jauhkan diri daripada perkara-perkara yang menghalang kita untuk istiqamah kepada jalan yang diridai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita angkat tangan dan bermohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Moga-moga peringatan ini insya-Allah menjadi asbab manfaat kepada kita, insya-Allah menjadikan kita ini semakin istiqamah di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, membuatkan kita insya-Allah ingin untuk mendekatkan diri kepada Allah, ingin untuk mendekatkan diri kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan hati kita, hati yang sentiasa rindu kepada Allah, rindu kepada baginda Rasulullah, inginkan keridhaan Allah, inginkan keridhaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqna bihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al ahadan minna shaqiyyan wa la mahruman wa la matrudan birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina ya arhamar rahimin. Wahai Tuhan kami, ampunilah segala dosa kami ya Allah, dosa kami dan kedua bapa kami ya Allah, dosa hadirin hadirat yang hadir pada waktu ini ya Allah. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami istiqamah ya Allah, kurniakanlah kepada kami hidayah ya Allah, jadikanlah hati kami ya Allah, wahai yang membolak-balikkan hati kami ya Allah, tetapkanlah hati kami dalam iman, jadikanlah hati kami ya Allah hati yang sentiasa bertakwa kepadamu ya Allah, hati yang yakin kepadamu ya Allah, hati yang tawakal kepadamu ya arhamar rahimin, hati yang cinta kepadamu ya Allah. Janganlah kau jadikan hati kami ya Allah hati orang-orang munafik ya arhamar rahimin. Janganlah kau keluarkan iman daripada hati kami ya Allah, janganlah kau keluarkan iman daripada hati kami ya Allah, janganlah kau mengubahkan keadaan hati kami ya arhamar rahimin. Jadikanlah kami orang-orang yang sentiasa dicintai oleh-Mu ya arhamar rahimin. Kurniakanlah kepada kami ya Allah rahmah maghfirah, rahmah maghfirah, inayah, riayah minka ya arhamar rahimin. Ya Allah, kami mohon kepada-Mu ya Allah, kurniakanlah kepada kami kekuatan iman ya Allah, agar kami dapat istiqamah dalam jalan yang diridai oleh-Mu ya arhamar rahimin. Jauhkan kami daripada maksiat zahiran wa batinan ya arhamar rahimin. Seperti mana Kau kurniakan kepada ibadillah salihin, orang-orang yang saleh, kelazatan dan kemanisan dalam beribadah kepada-Mu ya Allah, kekuatan untuk istiqamah di jalan-Mu ya Allah. Kurniakanlah juga kepada kami dan keluarga kami dan anak-anak kami ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Dan kurniakan setiap daripada kami husnul khatimah, husnul khatimah ya rahman, husnul khatimah ya rahim ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Moga-moga para muslimat yang hadir, muslimin yang hadir, moga-moga pada waktu ini dikabulkan segala hajat kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala, hajat dunia wal akhirah ya arhamar rahimin. Diberikan kita sihat wal afiat, dijauhkan kita dari segala musibah dan bala zahiran wa batinan ya arhamar rahimin. Dan kepada Kak Salwa, moga-moga diberikan sihat wal afiat insyaallah, dapat terus memberikan manfaat dan mengaturkan manfaat kepada kita semua insyaallah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Amin 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 ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alhamdulillahirabbil alamin.